boleh menonton lah kita punya video ni. Okay, so jadi kita sambung balik tadi. Okay, so jadi tahukah anda apakah sektor-sektor ekonomi lain yang menjadikan penyumbang kepada pendapatan negara? Okay, so jadi apa gunanya bab operasi set ni ya? Okay, operasi set ini digunakan untuk mewakili, mengumpul dan mengkaji data yang serupa dalam kehidupan harian. Okay, ilmu ini menjadi asas kepada bidang yang memerlukan analisis seperti pengaturcaraan, statistik, ekonomi, pasar saham dan sebagainya. Okay, so jadi ni term-term yang kamu kena tahulah. Okay, tapi tak apa, nanti kita akan belajar. Okay, so yang ini nama dia adalah persilangan set ya. Okay, bagaimanakah anda menentukan dan menghuraikan persilangan set dengan menggunakan sebagai perwakilan? Okay. So persilangan set wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Okay, persilangan P dan set Q ditulis dalam simbol persilangan. Okay, P bersilang dengan Q adalah set yang mengandung unsur-unsur yang sepunya bagi set P dan set Q. Okay, so maksudnya ni kalau bersilang ni kita cari unsur yang sama. Okay, so jadi kalau kita tengok ni gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dengan bumi pada satu garis lurus. Persilangan antara bulan dengan matahari dapat dilihat apabila bahagian bulan dan matahari berada pada kedudukan yang sama. Okay, so jadi ni persilangan dia lah. Okay, persilangan antara matahari dengan bulan. Okay, kita tengok aktiviti ni. Okay, kalau kita tengok sini. Okay, tujuannya adalah menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan sebagai perwakilan. Okay, jadual di bawah menunjukkan sekumpulan murid yang suka makan buah-buahan tempatan. Okay, Nabil suka makan durian. Hani suka makan durian. Navin suka makan rambutan. Okay, inilah Yanki suka makan durian, Ras suka makan durian dan rambutan. Miyi suka makan durian, kemudian Afiq suka makan durian dan rambutan. Okay, so jadi dah senaraikan lah. Okay, kemudian berdasarkan jadual di atas, tulis nama murid yang menggunakan tanda-tanda set. Okay. Tanda-tanda set ni, ni simbol tanda-tanda set. Contoh macam ni A kan, A. So A, ini nama dia adalah tanda set. Okay, so nama dia ni adalah tanda set. Okay, so jadi A adalah murid yang suka makan durian. Okay, so jadi murid yang suka durian tadi Nabil, Hani, Yankit, Raj, Miyi, Afiq, Mina, Benjamin, Jenny dan Khairi. Okay, so ni murid yang suka makan durian lah yang cikgu tanda ni. So dari cikgu dah tanda ni, so jadi kita senaraikan budak-budak yang suka makan durian. Inilah yang kita dah senaraikan daripada cikgu tanda tu. Ni budak yang suka makan durian. Okay, B adalah murid yang suka makan rambutan. Okay, kita tengok siapa yang suka makan rambutan . Okay, so jadi yang suka makan rambutan adalah Navin. So Navin. Okay, lepas tu Raj. Okay, lepas tu Afiq. Amirul. Lepas tu Benjamin. Kemudian Khairi. Okay, ni pelajar-pelajar yang suka makan durian lah. Okay, kalau tak faham nanti kamu cakap, tanya je cikgu terus . Cikgu go through je terus. Okay, so jadi daripada sini kita nak cari A bersilang dengan B. Okay, tadi cikgu cakap persilangan adalah yang sama. Okay, yang sama. So jadi apa yang sama A dengan B ? So A dengan B yang sama adalah, okay, kat sini ada Raj. Okay, Raj. Kemudian Afiq ada, so ni Afiq. Kemudian Amirul tak ada, Benjamin ada, Benjamin dengan Benjamin.
Khairi ada tak? So tak ada. So ada 3 je kan. So jadi yang sama adalah Raj, Afiq dan Benjamin. Okay, so jadi maksud bersilang adalah kita cari apa yang sama. Okay, itulah maksud bersilangan. Okay, kemudian kita pergi kepada nombor 2. Okay, lengkapkan jadual di bawah dengan nama murid yang suka makan durian sahaja. Okay, rambutan sahaja dan kedua-dua buah rambutan. Okay. So tadi kita dah cari nama murid yang suka makan buah rambutan saja. Okay, so tadi kita dah cari tadi kan. Budak yang suka makan durian. Murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan ya. So jadi kita dah cari tadi Raj, Afiq dan Benjamin. Yang inilah. Yang tadi ni. Raj, Afiq dan Benjamin yang suka kedua-duanya. Okay, so jadi kita nak cari yang suka makan rambutan saja. So jadi yang suka makan rambutan saja adalah Navin, Amirul dan Khairi. Yang kita tak tanda lah Amirul dengan Khairi. Sekejap ada orang masuk. Okay, so jadi yang suka makan rambutan sahaja Amirul dan Khairi yang boleh kita tulis lagi. Okay, so jadi ni adalah Amirul dan Khairi. Kemudian kita nak lengkapkan jadual di sebelah ni lah. Okay, so tadi ni yang kita cari tadi Raj, Afiq dan Benjamin. Okay, so jadi ni nama dia gambar Raja Van. Ni kamu nampak ni. Ini adalah gambar Raja Van. Okay, so jadi tadi budak yang suka makan durian saja. Inilah budak yang suka makan durian saja. Ini je lah Nabil, Hani, Yankit, Miyi, Mina dan Jenny. So, jadi kita tulis sini Nabil, Hani, Yankit, Miyi, Mina dan Jenny. Okay, lepas tu murid yang suka makan buah rambutan sahaja. So jadi ni lah Navin, Amirul dan Khairi. Okay, so jadi lengkaplah gambar Raja Van. Okay, so jadi sekarang kita pergi kepada hasil daripada rangsangan. Minda 1 dapati persilangan set A dan B unsur tersebutnya si Raj, Afiq dan Benjamin yang suka makan durian dan rambutan. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh 1 ya. Okay, so contoh 1, okay, diberi set semesta integer ialah 1 hingga 10 dan P ialah X adalah nombor ganjil. Okay. Kemudian set Q ialah nombor perdana dan R adalah gandaan 3. Okay, senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. Okay, yang pertama kita nak cari P dulu. Okay, senaraikan dulu P. P adalah nombor ganjil. Okay, mula kita nak senaraikan dulu unit set dia dulu lah. Okay, so jadi kita senaraikan dulu yang ni. Set semesta. Okay, apa unsur dia adalah 1 hingga 10. So 1 hingga 10. Ni tertanda set lah. So kita senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, lepas tu kita cari unsur untuk P. Okay, unsur untuk P ialah nombor ganjil. Nombor ganjil, inilah nombor dia 1, 3, 5, 7, 9. Okay, 1, 3, 5, 7, 9. Ni nombor ganjil. Okay, lepas tu Q. Q adalah nombor perdana. Okay, dia kata Q adalah nombor perdana. Okay, so Q adalah nombor perdana. So Q. Okay, nombor perdana. Ni nombor mana? 2, 3, 5, 7. Okay. Nombor perdana ni adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan diri dia sahaja. Okay.
Satu tak boleh lah. Kita ambil dua, dua boleh bagi dengan dua, tiga boleh bagi dengan tiga, empat boleh bagi dengan empat, boleh bagi dengan dua. So ada dua nombor, so tak boleh. So jadi nombor untuk Q adalah 2, 3, 5 dan 7. Okey, seterusnya kita nak cari P bersilang dengan Q. P bersilang dengan Q. Okey, so jadi P bersilang dengan Q. Okey, so jadi kita tengok P dengan Q apa yang sama. Okey, so nombor 3, nombor 5, nombor 7. So jadi ini yang biru ni adalah nombor yang sama. So jadi kita boleh tulis nombor adalah 3, 5, 7. Okey, so jadi ini adalah P bersilang dengan Q. Okey. Tu untuk nombor yang pertama lah. Okay, sekarang kita nak yang nombor 2. Okay, P bersilang dengan R. Okay, P bersilang dengan R. Okay, so P kita dah senaraikan dah. Okay, so cikgu senaraikan R. R ialah ganda 3. Okay, sekejap ya, ada orang masuk. Oh, tak ada. Okay, so R adalah gandaan 3. Okay, so R adalah gandaan 3. 3, 6 dan 9. Okay, 3, 6 dan 9. Okay, so jadi kita tengok P dengan R apa yang sama. Okay, P dengan R apa yang sama. Okay, nombor 3. Ni 3. Nombor 6 tak ada, nombor 9 ada. So P dengan R yang sama adalah 3 dengan 9. So cikgu tulis nombor 3 dan 9. Okay, so tu baru P bersilang dengan R. Okay, sekarang kita nak cari Q bersilang dengan R. Okay, Q bersilang dengan R. Okay, so jadi Q bersilang dengan R. Okay, sambil-sambil tu kamu boleh tulislah dekat buku tulis kamu. Kalau tak sempat salin, kamu nanti boleh tengok rekod di balik atau kamu screenshot. Okay, kemudian Q bersilang dengan R. Okay, Q bersilang dengan R. Q bersilang dengan R. Okay, kita tengok apa yang sama Q dengan R. So yang sama adalah K3. Lepas tu 3 saja. Q bersilang dengan R adalah 3 saja. Q dengan R adalah 3 saja yang sama. Okay, kemudian yang keempat, P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Ni dia bersilang ada sekali semualah. P, Q dengan R. So jadi kita cari yang betul-betul yang sama saja. So yang ada, satu semua tak ada, 3 ada, 3 ada, 3. Lepas tu 5 pun tak ada. So jadi 3 saja yang ada. So P bersilang Q dengan R yang semua tiga-tiga ni ada adalah nombor 3. Okay, so ini adalah jawapan untuk nombor 1. Okay. Sempat salin tak? Okay. Kalau tak sempat salin pun tak apa. Nanti kamu screenshot atau kamu boleh tengok ulang balik semula. Okay. So jadi kat sini pun dah ada penyelesaian dia dah. Ni dah tunjuk dah penyelesaian dia. KA. Kamu boleh tengok buku teks. Okay, buku teks ni muka surat 98. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan B. Nyatakan bilangan unsur. Padam dulu. Okay, tak boleh nanti. Tak boleh padam. Okay. Sebab nanti soalannya berkaitan. Okay, dia kata bilangan unsur bagi set berikut. Okay, N ni, maksud apa masuk N? Ni N ni. N ni maksud dia bilangan set. Bilangan unsur. Okay, so jadi bilangan unsur yang ini, okay, so unsur dia berapa? 1, 2. So jadi N, P bersilang R, unsur dia ada 2 iaitu 3 dan 9.
Sorry. Apa cikgu? Soalan B Sekarang kita pergi ke soalan B ni, soalan B. Sekarang kita buat soalan B. Okay, sekarang kita nak cari bilangan P bersilangan Q. Okay, P bersilangan Q je ni. Ni. Okay, P bersilangan Q, nombor dia ada berapa? 1, 2, 3. Okay. So ada 3. And P bersilang dengan Q. Okay, dia ada 3. Yang ni lah. 3, 5 dan 7. 3, 5 dan 7. Ni pun. Okay, kemudian kita pergi ke soalan nombor 2. Yang ini. And P bersilang dengan R. Okay, so P bersilang dengan R yang ni. So unsur dia ada berapa? 1, 2, 3 dengan 9 saja kan? So unsur dia ada 2. Okay, kemudian kita tengok pula nombor 3 ni. And bilangan unsur bagi Q bersilang dengan R. Okay, Q bersilang dengan R. Okay, so jadi okay, so jadi Q bersilang dengan R, unsur dia ada 1 saja. Okay, so jadi N Q bersilang dengan R, unsur dia ada 1 saja. So tulis 1. Okay, lepas tu nombor 4 ni unsur dia ada berapa? Okay, unsur dia ada 1 juga. So jadi P bersilang dengan Q bersilang dengan R ada 1 saja. Okay, itu untuk jawapan B lah. Okay. So jadi kamu boleh check jawapan dia sama. Okay, sama dengan apa yang cikgu bincangkan. Okay. Kalau tak sempat salin tak apa sebab dalam buku teks ada. Okay. Ni cikgu cuba explain apa yang ada di dalam buku teks. Okay, so itu adalah berkaitan dengan contoh 1. Okay, so sekarang kita pergi kepada contoh, okay, so seterusnya pergi gambar ranjang ya. Okay, so jadi bagaimanakah anda menentukan persaingan antara dua set, lebih set dengan gambar ranjang van? Okay, so jadi kalau ada dua unsur macam ni, okay, dua unsur macam ni. Okay, dua bulatan. Okay, ini P, ini Q. So jadi suruh cari persilangan P bersilang dengan Q. So bersilang dia adalah ni tengah-tengah. Okay, yang inilah. Okay, persilangan. Soalan berapa? Apa dia tak dengar? Soalan berapa dekat B ke? Ini soalan B sudah habis. Sekarang kita tinggal bincang ni. Sekarang kita bincang ini. Okay. Buku surat 98. Okay, sekarang. Okay, cikgu nak bincangkan yang ni pula. Okay. P bersilang dengan Q. Okay, Q. Okay, so jadi cikgu warnakan warna, cikgu lorekkan bahagian P. Okay, lepas tu cikgu lorekkan bahagian Q. Okay, so jadi dekat mana yang kita dapat lorek kedua-duanya? Okay, yang ada warna merah dengan warna hijau. Okay, so jadi warna merah dan hijau adalah yang dekat sini. Dekat tengah ni. So sebab dah dapat dekat sini. Okay, persilangan. Okay. Lepas tu ni kalau P bersilang dengan R. So bersilang dia dekat sini lah. Okay. Silang ni. Okay, lepas tu kalau P bersilang Q dengan R. Tengah-tengah ni. Okay, dia punya bahagian lorekkan dia. Okay. Okay, lepas tu kita pergi ke muka surat. Contoh 2. Muka surat 99 Okay, sekarang kita nak bincangkan contoh 2.
Okey, contoh 2. Okay, gambar rajah Venn menunjukkan set J, set K dan set L dengan keadaan set semesta. Inilah nombor dia 1 hingga 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. J bersilang dengan K. Okay, J bersilang dengan K ni. J ni. Highlight lah. Okay, J bersilang dengan K. So jadi J bersilang dengan K ni. So jadi unsur adalah 3 dan 5. Okey, unsur adalah 3 dan 5. So ni lah 3 dan 5. Okey. Okay, lepas tu J bersilang dengan L. Okey, cikgu padam. Okey, so J bersilang dengan L. Okey, J bersilang dengan L. Ni. Tengah-tengah ni. Okey. So unsur dia adalah 5, 7, 9. So 5, 7 dan 9. Okey. Tu untuk J bersilang dengan L. Okay, kalau kita cari K bersilang dengan L pula. K bersilang dengan L. K bersilang dengan L. Yang ni lah. Di tengah-tengah ni. Okay. So kita dapat unsur adalah nombor 5. Okay, so ni 5. Okay, lepas tu J bersilang dengan K dengan L. So J bersilang dengan L dengan K. So jadi sama juga sini tengah-tengah ni. So unsur adalah 5. Okay. Ulang sekali. Apa dia? Ulang sekali lah cikgu. Ulang sekali. Yang mana? D ke? Tak ada A, B, C, D. Ulang lagi sekali. Okey, cikgu ulang balik semula. Okey, J bersilang dengan K. Okey, J ni J, ini K. Okey, persilangan dia dekat mana? Persilangan dia J dengan K ni, persilangan dia dekat sini. Padahal dia tak nampak. Persilangan dia adalah kat sini. So nombor dia adalah 3 dan 5. So inilah 3 dan 5. Okey, faham? Okey, lepas tu J bersilang dengan L. J bersilang dengan L. J bersilang dengan L. Ni dekat sini. Okey. So nombor dia adalah 5, 7, 9. So 5, 7, 9. Okey. Kemudian kita tengok pula K bersilang dengan L. K bersilang dengan L. K bersilang dengan L. K bersilang dengan L. So persilangan dia dekat sini. Okay, so jadi nombor dia adalah nombor 5. So ini adalah 5 lah. Okay, kemudian untuk D. Untuk D, J bersilang dengan K bersilang dengan L. J bersilang dengan K bersilang dengan L. So jadi sama, dia dekat sini juga. So jadi nombor dia adalah sama juga, iaitu 5. Itu sebab kita dapat 5. Okey, faham lah? Okey, lepas tu kita pergi ke contoh 3. Okey, contoh 3. Okey, sebelum cikgu masuk ni. Okey, apa itu maksud set kosong? Okey, set kosong ialah set yang tidak mengandungi sebarang unsur dan boleh diwakili oleh simbol macam ni dengan ni. Ni nama dia empty set lah atau set kosong. Okey, kalau tak ada unsur, ni kita boleh simbolkan dalam bentuk ni. Kita nak contoh 3. Okey, diberi A ialah nombor dadu. Okey, nombor dadu. Apa nombor dadu? 1, 2, kita senaraikan dulu nombor dadu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, lepas tu B. Okay, B adalah nombor genap dalam dadu. So nombor genap dalam dadu adalah nombor dia adalah 2, 4 dan 6. 2, 4, 6. Okey, C.
So nombor C okay, C dia kata 7, 8 dan 9. So jadi C adalah 7, 8 dan 9. Okay, so jadi sekarang kita nak cari ni set A bersilang dengan B. Okay, A bersilang dengan B. Okay, so jadi A bersilang dengan B. So cikgu highlightkan ni. A bersilang dengan B. So ni 1 dengan kita cari yang sama. A dengan B apa yang sama? Yang sama adalah nombor 2, nombor 4, nombor 6. Ada tak nombor lain lagi yang tak, yang ni? Ni je kan? So jadi nombor dia lah 2, 4, 6. Okay, so ni untuk A bersilang dengan B lah. Okay, sekarang kita nak cari B bersilang dengan C. Okay, B bersilang dengan C. So B bersilang dengan C, kita tengok apa yang sama. B bersilang dengan C. So yang sama tak ada kan? Ni 2, 7, 4, 8, 6, 9. Tak ada. So tak ada, kita tulis dia sebagai empty set. Ni lah. So kita tulis dia sebagai empty set. Dia tak akan berlaku. So, kita tulis empty set. Dia tak ada. Unsur dia tak ada. Atau kita boleh tulis macam ni. Okay, so, ni macam ni boleh, macam ni boleh. Okay, lepas tu ni dah selesai, ni dah selesai. Okay, lepas tu okay, sorry. Sekarang kita nak cari buat ni. Ni dah selesai dah. Sekarang kita nak buat A bersilang dengan C. A bersilang dengan C. Kita tengok A dengan C, ada tak yang sama? Tak ada juga. Okay. So bila tak ada, kita boleh tulis sebagai empty set. So A bersilang dengan C. Kita boleh tulis macam ni. Okay, tulis macam ni boleh, tulis macam ni boleh. Okay, tulis dua-dua macam ni boleh lah. So empty set. Atau set kosong. Atau kamu tak biasa, kamu tulis macam ni lah cukup. Macam ni. Cuma kalau kamu nampak simbol ni, ni sama maksud dia. Okay, D dengan ni maksud dia sama. Okay, lepas tu kita buat pula untuk soalan B. Okay, lukis gambar rajavan yang mewakili set A, set B, set C dan lorikkan kawasan yang mewakili persilangan set yang berikut. Okay, A bersilang dengan B. A bersilang dengan B. Tadi kita dah dapat dah, A bersilang dengan B adalah nombor dia adalah 2, 4 dan 6. Okay, so jadi dalam ni dia dalam buku teks dia tunjuk dalam bentuk segitiga lah. Okay, tapi kita dah biasa buat bulatan, so cikgu buat bulatan dulu. So ni A. Cikgu lukis ke? Ya, lukis. Hayu. Ni sekarang kita buat soalan B. Soalan B. Okay, so jadi A bersilang dengan B Okay, kalau tengok 2, 4, 6 ni semua ada dalam ni. Okay, so cikgu lukis B pula. Dalam B. Okay, ni B. Okay, dalam B ada 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okay. So baki dia kita tulis balik yang ni. 1, 3, 5. Yang tak tulis. Jadi 1, 3, 5. Okay. So ni untuk A dengan B. Okay. Kemudian 7, 8, 9. Dia tak ada. Dia berada di luar. 7, 8, 9 tak ada dalam ni. So C dia dekat luar. So jadi C. Macam ni. 7, 8, 9. Pelan-pelan suara Mat. Lagi pelan suara lagi. Okay, so jadi yang bersilang
Ni kan 246 ni kan yang berlorek ni kan. 246. So jadi kita lorek yang ni saja. Yang ni tengok ni. Yang ni pun dia lorek yang ni saja. Cuma beza ini guna segitiga lah. Okey, kamu nak buat bulatan boleh, ni pun boleh. Tapi cikgu prefer kamu guna yang ni. Okey. Okey, lepas tu kita buat pula untuk B2. Okey, ni dah selesai. Sekarang kita buat B2. Okey, so untuk B2 B bersila dengan C. So dia empty set. So dia takkan berlaku. So bila takkan berlaku, tak payah lorek lah. Macam ni je lah. Okay. So jawapan dia macam ni. Dia tak ada lorekkan. Okay, sebab dia tak bersilang. Okay. So kamu just tulis macam cikgu buat ni. Buat A. Lepas tu ni B 2, 6, 4. 1, 3, 5. Satu C. 7, 8, 9. Okay, so dia empty set. So jadi dia tak ada unsur yang sukunya. Okay. Faham tak apa cikgu ajar ni? Okay. Faham ya? Okay, so jadi sebagai kerja rumah, cikgu nak kamu buat soalan 1 dan 2 lah. Okay. Kalau kamu bagus, boleh buat sampai 3 dan 4. Lepas tu hantar kat cikgu lah. Okay, di sebahagian cikgu ada bahasa lagi ni. Boleh tak kita bincang soalan ni? Soalan 1 ni. Boleh Okay, so sekarang kita tengok dulu. Okay, sekarang kita nak buat latihan ni latihan ni. Okay, praktiskan diri 4.1 A. Okay. Perlahan suara Man. Okay, so jadi yang pertama, okay, universal set nilai dia adalah 1 hingga 10. So jadi kita senaraikan dulu. So unsur dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so jadi ni untuk universal set. Okay, sekarang kita tengok cari untuk set M. Okay, so set M. Okay, so ni adalah nombor ganjil. Okay, so nombor ganjil, nombor dia adalah 3, 5, 7 dan 9. Okay, so kita senaraikan 3, 5, 7 dan 9. Lepas tu N adalah unsur gandaan 3. N adalah gandaan 3. Okay, so gandaan 3 adalah nombor dia dah 3, 6, 9. Okay, 3, 6 dan 9. Lepas tu dia suruh kamu senaraikan semua unsur bagi set berikut. So jadi kita dah senaraikan dah tadi ni. Set M, set N. Dia dah senaraikan dah. Okay. A dengan B ni dah selesai. Sekarang dia nak cari C. M bersilang dengan N. Okay. M bersilang dengan N. So apa yang sama kat sini? So yang sama adalah nombor 3. Ada lagi? 9. So jadi nombor dia adalah 3 dan 9. Okay, so ini untuk soalan nombor 1. Okay. Dah selesai lah untuk soalan nombor 1. Okay. Sempat salin dah? Kalau tak sempat salin macam cakap lah. Boleh screenshot dan atau kamu boleh tengok balik rakaman ni. Okay. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 2. Gambar rajah Z, gambar rajah Venn menunjukkan set J, set K, set L dengan keadaan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. Okay, J bersilang dengan K. Okay, so jadi kita cari J bersilang dengan K. J bersilang dengan K. J bersilang dengan K. So bersilangan dia yang ni, tengah-tengah ni. Okay. Okay, so jadi unsur dia adalah
4, 6, 9. Okey, 4, 6, 4, 6 dan 9. Okey, lepas tu J bersilang dengan L. J bersilang dengan L. So jadi J bersilang dengan L ni, unsur dia adalah ni, 9 dengan 3, 3 dengan 9. So unsur dia adalah 3, 9. Lepas tu untuk K bersilang dengan L pula. K bersilang dengan L, J bersilang dengan L. K bersilang dengan L. Pun sama juga 9, 3 ni. Samalah. 3, 9. Sekarang J bersilang dengan K, bersilang dengan L. So jadi dia yang bersilang semua 3-3 tu yang dekat tengah ni. So 9. Jadi dia unsur adalah 9. Itu untuk soalan nombor 2. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 3. Dia beri set semester ialah set JJ 1 hingga 20. Set P ialah nombor perdana, set Q adalah ganda 5 dan set R adalah faktor bagi 10. Lukis gambar rajak Z mewakili semua set yang diberikan. Sekejap ya. So jadi set nombor 3 ni kita senaraikan dulu set semester dia. Set semester dia adalah 1 hingga 20. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ni unsur dia lah. 1 hingga 20. Lepas tu P ni adalah nombor perdana. Nombor perdana. Macam saya cakap, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan diri dia saja. So nombor perdana ni lah. Nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 11, 13, 17 dan 19. So ni nombor perdana dia. Jadi kamu senaraikan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. So ini untuk P lah. Kemudian Q adalah ganda 5. Q adalah ganda 5. So ganda 5 adalah 5. Warna lain lah. 5, 10, 11, 20. So nombor dia adalah 5, 10, 15, 20. So itu untuk Q. Sekarang kita nak cari untuk R pula. R adalah faktor bagi 10. So jadi R adalah faktor bagi 10. So jadi kamu kena fikir macam mana dapat 10. Dah dapat 10. 1 darab 10, 10. Dan 2 darab 5, 10. Ada lagi tak yang boleh dapat 10? Ni saja kan. So jadi R adalah 1, 2, 5, 10. So jadi ini baru kita senaraikan ni. Sekarang barulah buat gambar rajah van. So jadi sekarang kita nak buat gambar rajah van. Kita tengok ada tak semua unsur yang ada dalam kes. So tak ada ya. Lepas tu mula-mula cikgu lukis dulu. Cikgu lukis P dululah. Lukis P. Lepas tu dalam P ada nombor 5, 5, 5, 5. So jadi ini adalah Q. Dan ini adalah R.
Okey. Okey, kalau kita tengok sini, yang semua ada dalam ni adalah 5, 5, 5. 5, 5, 5. So di tengah-tengah ni adalah 5. Okey, lepas tu P bersilinan dengan Q. Okey, P bersilinan dengan Q. Okay, P bersilinan dengan Q, nombor dia adalah nombor 2, nombor 5. Nombor 5 sajalah. P dengan Q bersilang. Dia ada nombor 5 saja. Okey, so jadi cikgu padam ni balik. Dia ada nombor 5 saja. P bersilinan dengan Q, dia ada nombor 5 saja. Okey, lepas tu P dengan R. P dengan bersilinan dengan R. P dengan R pun 5 saja. Okey, P dengan R yang sama, P dengan R yang sama. Okey, sorry, ada nombor 2. Okey. Ada nombor 2. 2 dan 5. 2 dan 5. Okay, lepas tu cikgu buat pula untuk Q dengan R. Q bersilang dengan R. Okay, Q bersilang dengan R. Okay, yang sama adalah 5, 10, 5 dan 10. Okay, 5 dan 10. Okay, so jadi macam mana nak lukis ni? Okay, P dengan Q bersilang dia adalah 5. Kemudian P dengan R bersilang dia adalah 2 dan 5. Dikatakan cikgu letak KP bersilang dengan R. P bersilang dengan Q, nilai dia adalah 5. Okay, lepas tu P bersilang dengan R adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Okay, lepas tu Q bersilang dengan R, nombor dia adalah 5 dan 10. 5 dan 10. Okay, so jadi macam mana kita nak rangkumkan sekali ketiga ni. Okay. Okay, lepas tu R dengan Q. R dengan, okay, Q dengan R dah. Okay, so jadi cikgu lorekkan P bersilang dengan Q dengan R. Okay, P dengan Q. P dengan Q dia 5 saja. Katakan sini R. Okay, P dengan R. P dengan R 2 dan 5. 2 dan 5. Dan Q dengan R 5 dan 10. Q dan 5 dan 10. So jadi daripada sini ni dia jadi macam ni. Lepas tu yang balance dia tu kita tulis lah. Okay. Baki-baki dia kita tulis. Okay, dalam P ada apa? 2, 3, 5, 7. Nombor yang kita belum tulis lagi.
Dalam P ada 2. Nombor yang kita belum tulis lagi adalah nombor 3, 7, 11, 13, 17 dan 19. Bab ni yang soalan ni memang dah susah sikit lah, okey, berbanding yang tadi. Okey, 3, ni 7, 11, 13 dan 17 dan 19. Okey, kemudian untuk Q, okey, dalam Q adalah 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15 dan 20. 15 dan 20. Okey, lepas tu dalam R 1, 2, 5, 10. Okey, 1. Okey, so ni 1 belum tulis lagi. Okey, so jadi nombor yang kita belum tulis lagi kat sini adalah so kita check balik. Okey, 1 ada. Sekejap. Ni pen hijau lah. Okey, 1 ada. 2 ada. 3 ada. Okey, 4 tak ada. Okey, so 4 tak ada. 5 ada. 6 ada tak? 6 tak ada. 7 ada. 8 tak ada. 9 tak ada. Dan 10 ada tak? 10 ada. Okey, 11 ada. 12 okey, 12 tak ada. 13 dia ada. 14 tak ada. 15 ada. 16 pun tak ada. 17 ada. 18 tak ada. 19 ada. 20 ada. So jadi baki dia tu kita dah tulis kat luar ni. Nombor-nombor yang tak tulis lagi. Ni adalah universal set. So nombor dia adalah, ni lah tulisan nombor yang cikgu bulat-bulat ni. Jadi nombor dia adalah yang tinggal 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18 dan 18 lah tu je. Okay. So cikgu faham yang ni susah sikit, bab yang nombor 3 ni susah sikit. Dia 8. Apa dia? 8. Oh 8, mana 8? Kamu perasan 8? 8, okay, sebaik kamu perasan lah. Okay, so inilah nombor dia. Okay, so jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu faham lah. Okay, pada cikgu soalan yang ni dia bukanlah, kalau kamu dah faham dia senang lah, tapi mungkin macam kamu kan baru belajar kan. Jadi macam susah sikit lah. So pada cikgu soalan nombor 1 dengan 2 ni, soalan 1 dengan nombor 2 ni senang sikit. Yang ni nombor 3 ni dah soalan kebat sikit lah. Kini soalan kebat. Dia pun soalan kebat jugalah ni. Yang ni kamu buat sebagai kerja rumah. Okay, so bagus Amir, kamu alert lah benda yang cikgu tak tulis tadi. Okay, so itu saja daripada cikgu. Okay, kalau tak faham boleh ulang balik. Atau kalau tak faham lagi boleh PM cikgu lah. Nanti cikgu akan ajar kamu balik. So jadi hasil apa yang kamu belajar ini, kamu tolong snap gambar dan hantar PM kepada cikgu. Okay, untuk cikgu rekodkan dalam PPD. Okay, so jadi nanti markah PPD kamu tinggi lah. Macam hari tu kan cikgu dah nilai kamu punya markah, dapatlah 3 atau 4. Kamu lagi rajin selalu masuk kelas macam ni, cikgu mungkin bagi kamu 4 markah. Paling tinggi markah 6 tau. Kalau kamu konsisten datang macam ni, mungkin cikgu akan boleh bagi tinggi sikit lah. Mungkin bagi 4, bagi 5. Bergantung kepada kamu punya komitmen dan kehadiran lah. Okay, so tahniah cikgu ucapkan kepada yang hadir ini, cikgu ucapkan terima kasih. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, ada apa nak tanya cikgu sebelum cikgu keluar? Tak ada ya? Tak ada. Okay, bye. Bye semua. Bye. 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 Terima kasih.